أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد Alhamdulillah, pertama dan selamanya, mari sama-sama kita mengucapkan syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kita ucapkan alhamdulillah kerana pada malam yang mulia ini, pada malam yang penuh barakah ini, kita sama-sama dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam satu program Mega 3.0, di bawahnya iaitu satu seminar yang dinamakan sebagai Seminar Cantik Bacaan Solat 3.0, insya-Allah. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berikan kita nikmat kesihatan yang baik, umur yang panjang serta dikurniakan taufik dan hidayah olehnya. Dan apa khabar ayah-ayah, ibu-ibu, abang-abang, kakak-kakak, okey? Haji-haji, hajah-hajah yang saya kasihi lagi dirahmati Allah. Apa khabar semua? Sihat ke? Selamat malam. Dah makan ke belum? Dah solat ke belum ni? Ayah-ayah, ibu-ibu. Yang mana yang belum solat lagi? Pi solat lekah. Ada masa lagi ni, insya-Allah. Okey. Baik. Jadi sebelum kita nak mulakan seminar cantik bacaan solat pada malam ini, seperti biasa ayah-ayah, ibu-ibu, jom sama-sama ayah-ayah, ibu-ibu kongsikan kepada rakan-rakan kita yang lain, kepada sahabat-sahabat kita yang lain. Tekan button share di sebelah kiri ayah-ayah, ibu-ibu, di bawah sekali. Tekan kongsikan di FB group, di grup WhatsApp dan grup Telegram dan sebagainya, supaya lebih ramai lagi yang menyertai program seminar cantik bacaan solat ini. Mudah-mudahan asbab kita berkongsi, kita nak ajak ramai-ramai sahabat-sahabat kita untuk mengenal, untuk mengetahui cara-cara bacaan di dalam solat ini, insya-Allah. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi, yang mana yang memberi salam, ahlan wa sahlan, selamat datang saya ucapkan buat sahabat-sahabat Al-Quran semua. Baik, insya-Allah. Yang mana yang sudah share, terima kasih saya ucapkan. Yang mana yang belum lagi share, ayah-ayah, ibu-ibu, bantu kami lagi untuk kita sebarkan manfaat ini. Semoga ramai yang dapat manfaat di dalam live kita pada malam ini, insya-Allah. Dan saya ucapkan tahniah ayah-ayah, ibu-ibu yang mana yang join pada malam ini. Semoga ayah-ayah, ibu-ibu yang join, sahabat-sahabat Al-Quran yang join dalam live ni, okey, bila habis saja program ini, habis saja seminar cantik bacaan solat ni, ayah-ayah, ibu-ibu dapat sesuatu. Bila dapat sesuatu, ayah-ayah, ibu-ibu kongsikan kepada rakan-rakan kita yang lain, insya-Allah. Boleh? Baik. Dah solat ustaz? Makan je belum? Alhamdulillah. Dah solat Isyak? Alhamdulillah. Mungkin ada sahabat kita daripada Sabah dan Sarawak, alhamdulillah, yang mana yang mereka awal waktu mereka. Insya-Allah terbaik semua. Okey. Baik. Jadi insya-Allah ayah-ayah, ibu-ibu, okey, tanpa membuang masa lagi, okey, jom sama-sama kita mulakan majlis kita pada malam ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala syafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami ya Allah. Ampunkanlah dosa isteri kami, anak-anak kami ya Allah, dan ampunkanlah dosa kaum muslimin dan muslimat ya Allah. Ya Allah, kau permudahkanlah seminar cantik bacaan solat pada malam ini ya Allah. Kau permudahkanlah kami ya Allah. Semoga kami dapat sesuatu, semoga kami dapat ambil manfaat di dalam seminar ini ya Allah. Ya Allah, kau permudahkanlah urusan kami ya Allah. Kau permudahkanlah urusan kami ya Allah. Kau permudahkanlah urusan kami ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tamil bil khair. Baik, insyaAllah. Untuk sahabat-sahabat Al-Quran, yang mana yang telah menyertai, telah daftar program Mega 3.0 ini, okay? Dan di dalam grup WhatsApp, kita dah bekalkan slide, slide dalam bentuk PDF. Ayah-ayah, ibu-ibu boleh tengok supaya menjadikannya sebagai rujukan. Kalau kata dekat dalam live nanti ada kurang, tak nampak ke dan sebagainya, boleh tengok dalam PDF yang kami berikan dalam grup WhatsApp, insyaAllah. Okay. Baik, insyaAllah 352 mata yang memandang. Alhamdulillah. Ayah-ayah, ibu-ibu, tekan button share. Kita dah nak start ni, kita dah nak mula ni. Okay, jom kongsikan dahulu live ini, insyaAllah. Baik, jadi ayah-ayah, ibu-ibu sudah bersedia untuk kita mulakan seminar cantik bacaan solat pada malam ini. Kalau sudah bersedia, tolong tulis di ruangan komen, saya dah bersedia. Okay, dan tekan tanda love, like. Okay, tanda ayah-ayah ibu-ibu sudah bersedia. Boleh? Baik, insyaAllah ayah-ayah ibu-ibu. Baik, untuk kita meneruskan lagi tentang seminar cantik bacaan solat, ini adalah program seminar cantik bacaan solat 3.0, yang mana yang sebelum ini kita dah mula, kita dah buat SCBS yang pertama. Okey, dan SCBS yang kedua pada tahun lepas. Okey, dan untuk tahun ini di penghujung 2022 ni ayah-ayah, ibu-ibu, kita buat seminar cantik bacaan solat. Cumanya kali ini, tahun ini, dia ada kelainan daripada tahun-tahun sebelum ni. Jadi, kita nak ayah-ayah, ibu-ibu sertai, duduk sama-sama dengan kami. Jom kita tengok apa yang kelainan yang kita buat pada tahun ini dalam seminar cantik bacaan solat. Baik, ayah-ayah, ibu-ibu, tolong sediakan pensel, pen, kertas, buku dan sebagainya untuk ayah-ayah, ibu-ibu buat note, insyaAllah. Okay? Baik, insyaAllah. Okay. Sebelum kita nak meneruskan lagi tentang seminar cantik bacaan solat, ingin saya kongsikan dahulu iaitu senarai kandungan. Apa yang saya nak kupaskan untuk sahabat-sahabat Al-Quran, ayah-ayah, ibu-ibu semua. InsyaAllah di dalam senarai kandungan ini ada terdapat 4 subtopik. Okay. Yang pertamanya, kita akan pergi kepada pengertian solat dahulu. Sebab kita berada dalam seminar cantik bacaan solat. Okey, mesti kita sebagai umat Islam, kita kena tahu dulu apa yang dikatakan tentang solat. Baik, yang keduanya, kita akan kupaskan mengenai bahagian rukun solat tersebut. Okey, bahagian rukun solat, insyaAllah. Apa dia? Itu ayah-ayah, ibu-ibu kena stay tune, kena tunggu, insyaAllah. Dan yang ketiga, ayah-ayah, ibu-ibu, kita akan fokus kepada 13 rukun solat. Yang mana 13 rukun solat kita akan fokus kepada
rukun qauli. Apa dia rukun qauli? Sagi saya akan kongsi dengan sahabat-sahabat Al-Quran. Okey, dan kita akan kupaskan 13 itu. Cumanya fokus kita kepada bacaan-bacaan dalam solat. Dan yang terakhir ada beberapa bacaan sunat di dalam solat yang kita akan kupas nanti. Okey? Jadi 4 benda inilah yang kita akan kongsi selama 1 jam 30 minit ini. InsyaAllah. Boleh ke boleh? Ayah-ayah, ibu-ibu. Dah bersedia? Okey, baik. InsyaAllah kita teruskan. Baik. Awal-awal lagi kita dah tanya dah. Awal-awal lagi kita dah datangkan soalan. Apa yang dimaksudkan tentang solat? Apa yang ayah-ayah, ibu-ibu tahu, faham tentang solat ini? Okey, siapa yang tahu? Boleh tulis di ruangan komen. InsyaAllah kita boleh berkongsi. Okey, apa yang dimaksudkan tentang solat? Baik, saya nak kongsi secara ringkas. Supaya ayah-ayah, ibu-ibu, kita nak ulang kaji balik. Okey, benda ni kita dah tahu dah. Coba sedikit tentang bacaan-bacaan ataupun tentang definisi solat ini. Cumanya kita nak buat ulang kaji balik. Supaya kita lebih faham. Supaya bila kita solat ni, kita lebih yakin lagi dengan bacaan kita. InsyaAllah. Apa yang dikatakan solat? Solat dari segi bahasanya adalah doa. Okey. Setiap pergerakan kita, bacaan kita itu adalah doa. Ya, ibu-ibu. Itu dari segi bahasa. Baik. Dari segi istilahnya apa dia? Iaitu satu ucapan dan perbuatan. Dengar nah ya ibu. Solat dari segi istilahnya iaitu satu ucapan dan perbuatan. Ucapan dan perbuatan, iaitu pergerakan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan disudahi dengan salam. Okey? Dengan syarat-syarat yang tertentu. Ini kita ambil yang basic ayah-ayah ibu-ibu. Okey? Satu ucapan dan juga satu perbuatan yang dimulakan dengan takbiratul ihram dan disudahi dengan salam. Dengan syarat-syarat yang tertentu. Jadi dalam solat tu ada perbuatan, ada ucapan dia. Okey? Baik. Itu kita ambil sedikit definisi sebelum kita nak masuk kepada rukun-rukun dia. Okey, kita faham dulu tentang solat. Okey, saya ulang sekali lagi. Okey, solat itu adalah satu perbuatan dan ucapan kita. Ada ucapan tu yang kita nak tengok dalam seminar cantik bacaan solat ni. Okey, bacaan-bacaan dalam solat ni kita nak perbaiki. Kita nak perbetul balik bacaan kita. Okey, baik, insya-Allah. Okey, jelas dah ayah-ayah, ibu-ibu? Okey, baik. Mari kita tengok yang seterusnya. Okey, kita go through terus kepada berapa bahagian rukun. Okey, minta maaf. Dekat soalan tu ada kesilapan. Okey, cuma soalan dia dekat situ berapa bahagian rukun dalam solat ni ayah-ayah, ibu-ibu. Okey, berapa jenis rukun yang kita kena ketahui dalam solat. Ini penting ayah-ayah, ibu-ibu. Iaitu ada 3. Okey. Yang pertama apa dia? Yang pertama adalah qalbi. Okey? Qalbi. Iaitu niat. Qalbi ni apa dia? Dari sudut hati kita. Okey? 3 bahagian rukun. Okey? Ada 3. Iaitu qalbi, qawli, fi'li. Ini dalam istilah Arab. Okey? Qalbi, qawli, fi'li. Qalbi ni apa dia? Melalui hati. Ni rukun dia. 3 jenis rukun. Okey? Iaitu, apa dia dikatakan qalbi ni? Kalau dalam solat kita, iaitu niat lah. Okey? Sebab dia di dalam hati kita. Lintasan hati kita. Itu dalam niat kita. Yang kedua adalah qawli. Okey? Qawli ni apa dia? Percakapan. Ucapan. Okey? Ucapan ataupun percakapan. Itu nama dia qawli. Okey? Dan yang ketiga, iaitu fi'li. Okey? Iaitu fi'li. Fi'li ni apa dia? Perbuatan ataupun pergerakan dalam solat.
Itu dinamakan sebagai fi'li. Jadi bila orang tanya kita, berapa rukun solat? Okey, kita jawab ada 3. Qalbi, qauli dan fi'li. Okey. Mungkin ada setengah pendapat yang kata ada 4. Okey, yang tu iaitu tertib. Okey, tak apa, kita ambil yang basic ni dahulu. Okey, cumanya kita nak fokus kepada qauli pada malam ini, iaitu bacaan-bacaan dalam solat. Okey, kita nak fokus utama kita iaitu pada qauli. Okey, sebab kita punya tajuk kita adalah seminar cantik bacaan solat. Okey, kalau seminar cantik solat, kita akan gabungkan sekali dengan fi'linya, dengan qaulinya. Okey, itu dia akan merangkumi ketiga-tiga rukun ini. Cumanya bacaan kita fokus kepada qauli lah, insya-Allah. Boleh ayah-ayah ibu-ibu? Baik, terus. Okey. Ayah-ayah ibu-ibu yang saya kasihi lagi dirahmati Allah. Baik. Di dalam rukun solat tersebut, yang 3 rukun solat tersebut, okey, terdapat ada 13 rukun solat. Okey, yang 3 tu adalah bahagian. Okey, yang tadi yang di awal tu adalah bahagian rukun. Okey, di bawahnya terdiri daripada 13 rukun ayah-ayah ibu-ibu. Okey, jadi dekat sini kita akan kongsi satu persatu. Okey, kita akan pergi kepada rukun yang perlu kita guna, kita akan baca. Okey, kita akan baca dalam solat, apa yang kita kena baca dalam tu. Okey, kita akan tengok satu persatu. Baik, untuk melengkapkan solat kita, kita tengok step by step. Rukun yang pertama adalah berdiri tegak. Okey, berdiri tegak ni saya tak perlu hurai panjang ayah-ayah ibu-ibu. Okey, sebab dia tiada bacaan dalam ni. Cumanya itu salah satu rukun yang harus kita kena jaga. Kalau kita tertinggal satu rukun, maka batallah solat tersebut. Okey, baik. Jadi yang pertama adalah berdiri tegak. Okey, bagi yang berkemampuan. Okey, bagi yang berkemampuan, berdiri dahulu. Okey, itu rukun yang pertama. Baik. Yang kedua, ayah-ayah ibu-ibu, iaitu niat. Ayah-ayah ibu-ibu, bila kita nak solat ni, ayah-ayah ibu-ibu, kita kena ada lintasan dalam hati kita. Okey, lintasan hati. Maksud niat tu apa dia? Lintasan hati. Macam contoh, kita nak makan. Benda tu kita dah terfikir, kita dah niat dah kita nak makan. Okey, sama juga solat. Okey. Kita nak pergi ambil wuduk contoh. Kenapa nak ambil wuduk? Sebab nak solat lah. Okey, tu lintasan hati. Cumanya dia bukan dari segi lafaz. Ingat nah, berbeza. Niat ni kita niat, okey, kita nak solat asar, kita nak solat zuhur, kita nak solat maghrib. Okey, macam tadi. Okey, ayah-ayah ibu siap-siap, pakai kemas-kemas, mandi semua. Okey, ambil wuduk. Nak pergi mana? Nak solat, nak pergi masjid, nak solat maghrib. Tu kita niat. Sebab tu dalam hadis yang pertama, awal-awal hadis, okey, bab yang pertama adalah bab niat. Okey, innamal a'malu binniyat. Setiap perkara kita lakukan berserta dengan niat. Mesti kita nak buat satu-satu benda, mesti dengan niat. Tak ada lagi kita ni buat satu-satu benda ni, bukan niat kita, bukan tanpa niat. Mesti ada niat. Okey, mesti nak buat satu-satu benda ni, mesti dengan niat. Okey, cukup. Okey, yang seterusnya, kita pergi pada rukun, kita pergi kepada lafaz niat. Okey, lafaz niat ni adalah sunat ayah-ayah ibu-ibu. Cumanya kita nak pergi kepada bacaan. Yang ni saya nak rungkaikan, kita nak perbaiki bacaan kita. Okey, bila kita nak solat, kita ada lafaz niat dia ayah-ayah ibu-ibu. Okey, lafaz niat ni untuk apa? Untuk membantu hati kita, untuk kita nak bantu hati kita ni, kita nak solat. Okey, kita bagi tahu, okey, aku nak solat zuhur. Okey, jadi kita dengan lafaz. Okey, kita berserta dengan lafaz. Okey, contoh kita tengok ada 5 solat dekat sini, kita pergi satu persatu dan ayah-ayah ibu-ibu boleh ikut sama-sama. Okey, baik. Yang pertama adalah
solat subuh. Okey, cara bacaan dia macam mana? Usalli fardhus subhi rak'ataini adaan lillahi ta'ala. Okey, pada perkataan subhi ni. Fardhus subhi. Fardhus subhi. Ada bunyi huruf sad, bukan bunyi huruf sin. Tu kena betul dari segi bacaan dia. Bila kita nak solat ni, kita nak lafaz niat, kena sebut dengan betul. Okey? Baik. Yang kedua iaitu usalli fardhuz zuhri. Fardhuz zuhri. Arba'a raka'atin adaan lillahi ta'ala. Okey? Fardhuz zuhri. Solat zuhur. Zuhri. Ni sebutan kena betul. Za kena keluarkan hujung lidah kita. Zuhri. Okey? Arba'a. Ingat. Zuhur 4 rakaat. Arba'a raka'atin adaan lillahi ta'ala. Baik, yang ketiga. Usalli fardhal asri. Bukan asri. Tuan-tuan, perempuan, ayah-ayah, ibu-ibu. Kadang-kadang kita pun tertukar sebutan. Kita nak solat asar, jadi bila sebutan kita tu asri, bukan asri. Sebutan yang betul adalah asri. Sebutan huruf sad. Dia berada di kawasan hujung lidah bersentuhan dengan gusi gigi bawah. Dan sebutan dia kena tebal. Asri. Cuba sebut. Asri. Bukan asri. Ni satu lagi. Kadang-kadang kita duk baca tu confident bila kita baca tu ayah-ayah ibu-ibu. Ya, walaupun benda ni dia sunat, lafaz niat ni sunat. Okey, tetapi ayah-ayah ibu-ibu, kita nak perbaiki bacaan kita tu, sebutan kita. Okey? Fardhal asri. Arba'a raka'atin adaan lillahi ta'ala. Insya-Allah. Okey? Baik. Jelas dah? Dari segi sebutan. Okey? Dan untuk pengetahuan, ibu-ibu, ayah-ayah yang saya kasihi lagi dirahmati Allah. Lafaz niat yang saya terangkan ini adalah solat ketika bersendirian. Dia berbeza sedikit kalau kata solat berjemaah. Okey, tak apa. Sekali saya kongsi sedikit benda tu. Okey, dan ni kita pergi kepada lafaz niat yang seterusnya. Okey. Iaitu solat maghrib. Okey, macam mana sebutan dia? Usalli fardhal maghribi thalatha raka'atin adaan lillahi ta'ala. Okay. Usalli fardhal maghribi. Okay. Maghribi. Thalatha. Thalatha tu 3 ya ibu-ibu. Okay. Bukan salasa. Jangan bunyi huruf sin. Huruf tha. Ni tha. Thalatha. Macam mana sebutan thalatha? Keluarkan hujung lidah. Ayah-ayah ibu-ibu. Thalatha. Okay. Bukan selasa. Bukan selasa. Ayah-ayah ibu-ibu. Kan? Kita duk sebut. Usalli fardhal maghribi. Selasa. Bukan selasa. Bukan selasa. Thalatha. Lembut sikit sebutan ni. Dapat? Okay. Raka'atin adaan lillahi ta'ala. Dan yang terakhir. Usalli fardhal isya'i. Arba'a raka'atin adaan lillahi ta'ala. Sebutan makhraj kena betul. Okay? Sebutan kena betul. Bukan isya'i. Isya'i. Ain baris bawah ain ni kawasan tengah kerongkong. Ustaz Adam ada kongsi dengan kita dalam live. Kan huruf ain ni macam mana sebutan dia? Oh, dekat tengah kerongkong. Okey, bukan isya'i. Isya'i. Bunyi huruf ain bukan di dalam hidung. Bukan bunyi dekat hidung. Ingat. Ingat balik dalam live yang saya kongsi dalam Big 3.0. Okey, saya ada kongsi huruf ain. Bunyi dekat tengah kerongkong bukan dekat
hidung. Tolong tulis ayah-ayah ibu-ibu di ruangan komen. Okey. Bunyi huruf Ain di tengah kerongkong, bukan di hidung. Kalau tidak, kalau bunyi dekat hidung, dia jadi sengau. Aisyai, fardal Aisyai. Bukan Ai, dekat hidung. Tengah kerongkong. Dah, ayah-ayah ibu-ibu. Okey, baik. Dan lafaz niat yang tadi yang saya kongsi ini adalah lafaz niat untuk solat bersendirian. Okey. Kalau untuk solat berjemaah, macam mana Ustaz sebutan dia? Okey. Dia ada perbezaan sedikit je. Okay, contohlah saya ambil contoh solat isyak. Usalli fardal isya'i arba'a raka'atin. Selepas raka'atin tu kita tambah ma'muman. Ma'muman. Okey. Sahaja aku solat fardu isyak. Okey. 4 rakaat mengikut imam. Okey, kalau imam lah, ni makmum. Makmum kita sebagai makmum lillahi ta'ala. Okey, ada pertambahan selepas rakaatin ini. Sama juga. Kalau salasa rakaatin makmuman sahaja. Kalau imam, dia imam lah. Kalau imam dia sebutlah imam. Okey, ataupun adaan dia solat bersendirian. Itu perbezaan sikit je dekat situ. Cumanya kita nak pergi kepada bacaan ni. Yang bacaan yang depan-depan ni kena sebutan dia kena betul. InsyaAllah. Baik. Terima kasih yang mana yang tulis di dalam ruang komen tentang sebutan huruf Ain. Alhamdulillah. Okey. Baik. Jadi jelas dah sebutan dia untuk lafaz niat. Kena ingat dah. Lafaz niat, lafaz adalah sebutan. Niat dalam hati. Okey. Niat dekat dalam hati. Cuma tak perlulah nak niat tu sahaja aku solat tu asar 4 rakaat. Bukan macam tu. Dekat sana hati saja. Okey, aku nak solat asar. Okey. Sekadar itu saja. Kalau lafaz niat ayah-ayah ibu-ibu dalam solat, bila kita nak angkat takbir tu, kita akan baca dulu lafaz niat. Okey. Okay, baik. Alhamdulillah. Okay, jelas. Okey, kita pergi yang seterusnya. Iaitu rukun yang ketiga. Ini adalah salah satu rukun qauli ayah-ayah ibu-ibu. Iaitu takbiratul ihram. Saya nak tanya ayah-ayah ibu-ibu. Takbiratul ihram ni yang mana yang wajib? Angkat tangan ataupun lafaz? Boleh tak ayah-ayah ibu-ibu tolong tulis di ruangan komen. Untuk rukun yang ketiga ni adalah rukun qauli. Yang mana rukun qauli ni ayah-ayah ibu-ibu, semasa ayah-ayah ibu-ibu takbiratul ihram, mesti kena dengar telinga kita sendiri. Mesti bacaan kita, ucapan kita tu, mesti diri kita sendiri kena dengar. Jangan bila kita baca, diri kita tidak dengar. Itu pun solat tak sah ayah-ayah ibu-ibu. Okey? Solat dia mesti ada ucapan dia tu mestilah kita kena dengar bacaan kita sendiri. Adakah ayah-ayah ibu-ibu bila kita baca suratul Fatihah ke, takbiratul ihram ke, adakah kita baca tanpa kita dengar bacaan kita? Macam mana? Okey, contoh. Nampak tak ayah-ayah ibu-ibu? Ayah-ayah ibu-ibu dengar tak bacaan saya? Tak dengar. Kan? Saya sendiri pun tak dengar bacaan saya. Sebab apa? Sebab benda perlu rukun qauli ni perlu dikeluarkan ucapan tu. Kena keluarkan ucapan tu. Cumanya ada beberapa yang kita kena tengok lah. Okey? Bila kita nak takbiratul ihram ni, mesti telinga kita sendiri. Bukan orang sebelah tu yang dengar. Kan? Jangan terlalu kuat bila baca. Tu ada dia punya pantang larang dia. Tak boleh terlalu kuat. Allahu Akbar. Jangan kuat sangat. Mengganggu orang lain pun yang nak solat. Okey, sekadar bagi telinga kita dengar. Okey, baik. Dekat mana ayah-ayah ibu-ibu? Soalan saya tadi. Takbiratul ihram ni pada pergerakan angkat tangan ke ataupun lafaz Allahu Akbar? Padalah lafaz. Pandai dah ayah-ayah ibu-ibu? Tengok tu, pandai dah. Okey, baik. Takbiratul ihram takbiratul ihram adalah rukun qauli dari segi lafaz Allahu Akbar. Bukan pada pergerakan tangan.
Okey. Baik, bacaan dia macam mana? Okey, ayah-ayah ibu, saya nak minta ayah-ayah ibu dengar betul-betul. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu sebutan yang betul. Okey? Mesti ada sebut nama Allah. Kadang-kadang ayah-ayah ibu-ibu menjadi salah ketika mana takbir ini dia menjadi sebutan yang salah. Macam mana ayah-ayah ibu-ibu? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu bukan sebutan, itu bukan cara sebut nama Allah yang betul. Kalau yang tu ayah-ayah ibu-ibu kita selalu buat macam tu, maka solat kita pun akan terbatal. Yang sebutannya adalah Allah. Al. Lafzul jalalah sebelum dia berbaris atas kena tebal sebutannya. Kena sebut jelas hamzah di depan tu. Allahu Akbar. Yang tu ayah-ayah ibu-ibu nah. Jangan Allah Akbar. Itu pun tak boleh. Dia terputus bacaan di situ. Kalau boleh, Allahu Akbar. Sebutan kena betul. Ni hujung lidah ayah-ayah ibu-ibu kena naik ke langit atas. Bukan Allah. Okey. Kalau Allah, Allahu Akbar tu, yang tu kalau orang yang orang mu'alaf lah, yang baru masuk Islam. Okey. Yang baru masuk Islam, kadang-kadang sebutan dia masih lagi perlu diperbaiki. Okey. Kalau kita yang memang dah bukan daripada bahasa lain daripada orang kata macam kita ni Melayu kan. Okey. Jadi sebutan tu kena, sebutan tu dah sebut betul ke? Cumanya jangan sebut macam tu. Allahu Akbar tu bukan. Allahu Akbar. Sebutan kena jelas. Okey? Baik. InsyaAllah. Jadi, bila mana kita nak angkat tangan, kita nak takbiratul ihram, kita akan sebut yang tu. Bila mana kita sebut Allahu Akbar, maka terlintaslah di hati yang mana kita nak solat. Apa? Kan dia ada 3 benda ni yang perlu kita kena ingat. Bila angkat saja takbiratul ihram, maka di hati kita mesti terlintas 3 benda ni. Okey? Solat apa? Okey? Solat apa? Solat fardu ke? Ataupun solat sunat? Okey? Yang pertama, contoh solat maghrib. Okey, aku nak solat maghrib. Solat ni solat sunat ke wajib? Okey. Contoh wajib. Okey, contoh macam itulah. Okey? Dan berapa rakaat dan kerana Allah. 3 benda ni kena ada. Bila mana kita takbiratul ihram. Baik, insya-Allah. Yang seterusnya iaitu sunat. Ni bacaan-bacaan dalam solat. Yang mana bacaan ini adalah sunat saja ayah-ayah ibu-ibu. Cumanya kita nak perbetul. Kita nak perbaiki bacaan doa iftitah. Yang mana kebiasaannya kita semua ni, bila selepas saja takbiratul ihram, kita akan baca doa iftitah. Okey? Doa iftitah dia bukan rukun. Dia hanyalah sunat sahaja. Okey? Baik, bacaan dia di sini. Okey. Iaitu Allahu Akbaru kabira. Okey? Allahu Akbaru kabira. Boleh buat palang di situ. Boleh berhenti di situ. Okey. Dia dekat doa iftitah di awal ni ayah-ayah ibu-ibu. Kebiasaannya. Ada yang membaca Allahu Akbar kabira. Pasal ke perasan ayah-ayah ibu-ibu. Okey? Bila kita baca macam tu. Kan? Allahu Akbar kabira. Betul ke betul? Itu adalah bacaan yang kurang tepat. Okey? Sebab apa? Sebab kita baca tu dalam keadaan kita baca terputus. Okey? Sepatutnya Allahu Akbaru kabira. Ru tu kena sebut ayah-ayah ibu-ibu. Ni, dekat mana ru ni kat sini? Akbaru kabira. Baru betul bacaan doa iftitah. Okey? Walhamdulillahi kathira. Kathira. Boleh berhenti dekat sini. Bukan kasiro. Bukan kasih. Kasih tu kita nak beri sesuatu. Kasih ni tolong kasih jap. Tu kasih.
Kathi, fa, kena betul. Keluarkan hujung lidah. Ha pedas. Subhanallahi bukratan wa asila. Bukan wa asi. Wa asi. Sod. Kena tebal sebutan dia. Bila baris bawah bunyi dia. Si. Cuba sebut. Si. Wa asi. Baik. Wa asila. Okay. Wajjahtu wajhiya lilladhi fataras samawati wal ard. Okay. Wal ard. Buat pelang di situ. Kalau kita nak baca doa iftitah. Okay. Kadang-kadang ada yang baca laju. Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi kathiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Nak pergi mana ya ibu-ibu? Kita nak solat ni kena baca dalam keadaan yang relax. Kita nak baca setiap ucapan kita tu doa. Kita baca secara tartil. Tartil ni orang kata apa? Secara bersederhana. Jangan terlalu laju sangat. Kan? Nak baca lalu laju nak pergi mana? Kan? Solat dia kena dalam keadaan yang tenang. Kita nak solat, kita nak menghadap Allah. Jadi setiap ucapan kita tu doa dan setiap ucapan tu kena betul sebutan dia. Okey, kena jagalah hak-hak huruf-huruf dalam tu. Okay, baik. Hanifam muslimah wa ma ana minal musyrikin. Okay. Wa ma ana minal musyrikin. Untuk pengetahuan ayah-ayah ibu-ibu. Okay. Kalaulah ayah-ayah ibu-ibu, kebiasaannya kita akan baca doa iftitah ni, kita baca full. Okay, inna salati wa nusuki wa mahyaya. Ataukah baca full ayah-ayah ibu-ibu. Cumanya kalau ayah-ayah ibu nak baca sampai minal musyrikin pun tiada masalah. Okay, jadi kita ada baca doa iftitah tersebut. Tak ada masalah kalau nak baca sampai musyrikin saja. Boleh ayah-ayah ibu-ibu. Okay, tetapi kita dah biasa baca panjang. Okay, doa iftitah kalau tertinggal bagaimana? Itu tak ada masalah, dia sunat sahaja. Okay. Dia bukan rukun. Kalau rukun kita akan tulis dekat atas tu rukun. Rukun ni maknanya kata benda yang wajib ayah-ayah ibu-ibu kena buat. Okay. Baik. Dan seterusnya. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Saya baca potong-potong supaya ayah-ayah ibu-ibu bila baca bersama dengan saya, ayah-ayah ibu-ibu boleh dapat sebutan tersebut. Okay, dalam solat mungkin kita akan baca sambung la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Kita akan baca macam tu. Okay, cuma dalam seminar ni saya baca satu persatu supaya ayah-ayah ibu-ibu dapat bacaan tersebut. Okay, bila mana dah dapat bacaan yang betul, baru ayah-ayah ibu-ibu nak baca tu ada sedikit orang kata apa keyakinan dalam solat. Okay, jelas ayah ibu tentang doa iftitah. Ini adalah sunat sahaja. Inilah bacaan-bacaan yang dikatakan bacaan dalam solat ini adalah sunat. Okay, baik. Lepas kita dah baca doa iftitah, kita akan masuk rukun yang seterusnya. Iaitu membaca suratul Fatihah. Dalam solat wajib kita kena baca suratul Fatihah. Ayah-ayah ibu-ibu. Sebab apa? Ia adalah salah satu rukun dalam rukun 13 tersebut. Yang wajib kita kena baca. Baik. Ayah-ayah ibu-ibu. Kita ambil masa seminit. Atau sorry lah, 30 saat je lah. Okey, saya nak tanya ayah-ayah ibu-ibu. Berapa kali kita baca suratul Fatihah? Berapa kali kita baca suratul Fatihah dalam solat? Okay.
Tolong tulis jawapan di ruangan komen. Saya nak tahu. Okey? Berapa kali kita baca suratul Fatihah dalam solat? Oh, solat zuhur, solat subuh, 2. Solat zuhur kita baca 4. Asar kita baca 4. Berapa ayah-ayah ibu-ibu? Berapa kali kita baca suratul Fatihah dalam solat? Siapa boleh jawab? Saya belanja ayah-ayah ibu-ibu. Okey? Berapa kali? 17 kali dalam solat. Ayah-ayah ibu-ibu kena ingat sifir rukun solat. Ingat sifir solat. Apa dia? 2, 4, 4, 3, 4. 2, 4, 4, 3, 4. Okey? Ayah-ayah ibu-ibu kita baca suratul Fatihah dalam solat sebanyak 17 kali. Sebab tu ayah-ayah ibu-ibu boleh hafal secara tidak langsung. Cumanya dekat suratul Fatihah dia kena baca dengan sebutan makhraj yang betul. Okey? Baik. Okay, baik. Okey, 17 kali. Tahniah. Yang mana yang komen terbaik ayah-ayah ibu-ibu. Ni saya suka ni. Bukan setakat kita mendengar, kita menulis, kita komen pula tu. Komen pula, komen yang kita tanya. Ayah-ayah ibu-ibu jawab. Bagus. Okey. Baik. Dalam suratul Fatihah, mari kita tengok bacaan dia. Saya nak ayah-ayah ibu-ibu dengar dulu. Okey, saya pergi satu persatu supaya ayah-ayah ibu-ibu clear bacaan dia. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik. Dalam suratul Fatihah ada beberapa kesalahan. Okey, ada beberapa kesalahan dari segi sebutan, dari segi baris, dari segi makhraj huruf, dari segi huruf hijaiyah, sorry. Okey. Terdapat 27 kesalahan ayah-ayah ibu-ibu. Okey, terdapat 27 kesalahan dalam suratul Fatihah. 27 kesalahan itu adalah kesalahan yang besar-besar ayah-ayah ibu-ibu. Okey, ada kesalahan yang kecil, tapi kita fokus kepada, kita tengok pada kesalahan yang besar. Okey, cumanya untuk suratul Fatihah, okey, saya berhenti seketika. Siapa yang buat pendaftaran? Siapa yang buat pendaftaran dalam program Mega My Mengaji, okey, akan dapat video 27 kesalahan suratul Fatihah. Okey, minta maaf ya ibu-ibu noh. Dark sikit. Tadi tiba-tiba dia macam dark Ustaz, dia gelap Ustaz. Okey. Bila sebut saja kesalahan tiba-tiba dia gelap. Jangan takut ayah-ayah ibu-ibu. Santai je. Okey. Ni bukan nak menakut-nakutkan ayah-ayah ibu-ibu, tidak. Tapi benda ni perlu kita tekankan. Okey, sebab dia adalah salah satu rukun dalam rukun qauli. Selepas takbiratul ihram, rukun yang kedua adalah suratul Fatihah. Jadi kena baca dengan betul lah. Okey. Siapa yang buat pendaftaran, kita bagi video percuma 27 kesalahan dalam suratul Fatihah. Dalam tu ayah-ayah ibu-ibu boleh tengok yang akan disampaikan oleh Ustaz Syazwan dalam video tersebut. Boleh tengok kesalahan-kesalahan dia. Okey? Baik. Dekat dalam ni saya kongsi juga. Saya tengok, saya akan fokus dekat mana kesalahan yang kebiasaannya orang
orang lakukan. Baik. Yang pertama adalah Bismillah. Dekat sini ayah-ayah ibu kena jaga-jaga. Pada ayat yang pertama. Kebiasaannya orang akan baca Bismillahirrahmanirrahim. Cuba dengar betul-betul ayat-ayat ibu saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Dekat mana kesalahan yang saya baca tadi ayat-ayat ibu? Cuba tulis di dalam ruangan komen. Dekat mana kesalahan dia? Iaitu pada sebutan ba. Ba baris bawah bi sin sukun. Bismillah. Ayah-ayah ibu kena sebut ba tu. Kalau ayah-ayah ibu tinggal satu huruf dalam suratul Fatihah, ketika mana kita baca dalam solat, maka terbatallah solat tersebut. Sebab apa? Rukun Fatihah ni, rukun qauli iaitu suratul Fatihah, kita baca tidak lengkap sebutan dia. Okey? Kita tinggal huruf. Tak boleh ayah-ayah ibu-ibu. Kena sebut. Bismillah. Bila baca dalam solat, tolong ayah-ayah ibu-ibu make sure bila baca suratul Fatihah, lafaz basmalah tu kena sebut dengan betul. Bismillah. Itu satu. Okey? Baik. Yang seterusnya. Okey? Bismillahirrahmanirrahim. Ha pedas ni kena tekan di tengah kerongkong. Rahim. Tutup mulut ayah-ayah ibu-ibu. Sebab kita mati dengan mim. Bukan rahin. Bukan dengan nun. Mim ni huruf yang terakhir ni huruf mim. Rahim. Baik. Alhamdu. Ha pedas. Dekat sini kita jangan tertukar. Bunyi ha simpul. Ha simpul ni dekat mana? Ni dekat pangkal kerongkong ayah-ayah ibu-ibu. Ha. Okey, sebutan ha yang mana yang kebiasaannya kita nak bagi ayah-ayah ibu-ibu faham. Ha simpul ni macam mana sebutan dia? Macam kita ketawa. Ha. Itu ha simpul. Okey. Adakah ayah-ayah ibu-ibu dengar kita gelak bunyi dengan ha tajam ni? Ha di tengah kerongkong. Cuba ayah-ayah ibu-ibu gelak bunyi dengan ha kerongkong di tengah kerongkong tu. Kan? Saya tak mau buat. Ayah-ayah ibu-ibu cuba sendiri. Okey. Baik. Jadi jangan tertukar. Okey. Ha. Alhamdu. Bukan alhamdu. Okey. Bukan alhamdu. Kena tengok. Okey. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mati dengan nun. Min. Hujung lidah naik ke langit atas. Bukanlah mim. Ayah-ayah ibu-ibu yang saya kasihi lagi dirahmati Allah. Sebentar. Saya nak minum air dulu. Boleh? Okey, insyaAllah. Baik. Minta maaf iklan. Okey. Untuk pengetahuan ayah-ayah ibu-ibu, kadang-kadang dalam suratul Fatihah, ayat kedua. Okey. Di hujung ayat yang kedua ni, ayah-ayah ibu-ibu, bila kadang-kadang kita dengar bacaan daripada pelajar-pelajar, kan? Dengar bacaan Al-Fatihah. Kadang-kadang bila hujung ayat kedua ni, dia akan rapatkan bibir. Rabbil Alamin. Okey, bukan lamim. Lamin. Okey? Ada ayah-ayah ibu-ibu. Okey? Jadi kena hati-hati. Sebab kita duk baca selalu ayah-ayah ibu-ibu. Okey? Mudah-mudahan ayah-ayah ibu join seminar ni. Perbaiki bacaan suratul Fatihah. InsyaAllah mudah-mudahan yang kita baca selama ni Allah Ta'ala ampunkan dosa kita. Okey? Sebutan tu. Alamin. Okey? Bukan mim. Satu kena tengok. Okey? Baik. Ar-Rahmanir-Rahim. Okey, baru tutup mulut. Sebab dia mati dengan mim. Rahim. Jangan tertukar pula. Rahim. Bukan. Okey? Maliki yaumiddin. Bukan ma. Okey? Bila kita belajar asas huruf, kita belajar huruf hijaiyah ayah-ayah ibu-ibu, baru kita tahu
sebutan huruf hijaiyah ni kita kena sebut dengan lahjah Arab, ayah-ayah ibu-ibu. Okey, lahjah Arab. Okey, slow-slow kita belajar, ayah-ayah ibu-ibu. Mesti ada azam, tanam, azam. Ni nak masuk dah 2023. Bila lagi nak ada kesedaran boleh baca Al-Quran. Ayah-ayah ibu-ibu tak nak kau baca Quran dengan betul. Tak nak kau ada orang semak bacaan Quran kita dengan betul. Kan? Ha, tu sebutan tu. Bukan ma. Orang kita kadang-kadang ayah-ayah ibu-ibu. Bukan ayah-ayah ibu-ibu dalam live ni. Ni dekat belah-belah Mongolia. Okey? Bila baca tu, malikiyau. Bukan ma. Ma. Cuba sebut. Ma. Lembut je sebutan mim ni bila kita sebut. Malikiyau. Jangan. Malikiyau middin. Bukan middin. Middin. Tu sebutan dia. Okey? Baik. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat kelima. Ya yang bertanda sabdu ni kena tekan. Iya. Bukan iya. Okey? Bukan iyyaka na'budu wa iya. Bukan wa iya. Wa iya. Tekan sabdu tersebut. Okey? Sebab huruf tu, huruf ya ada tanda sabdu kena tekan. Iya. Tu. Wa iyyaka nasta'in. Baik. Ihdinas sirah. Bukan betul. Saya tak nak sambung. Kalau saya sambung nanti dia jadi nyanyi. Okey, bukan ayah-ayah ibu-ibu. Ihdina. Okey, ayat ke-6 ni ayah-ayah ibu-ibu. Okey, ayat ke-6. Okey. Kenapa dia kena baca baris bawah? Yang tu ayah-ayah ibu-ibu belajar tentang hukum tajwid, baru ayah-ayah ibu-ibu tahu. Okey, dari segi bacaan dekat sini dia baca baris bawah. Ihdina. Jangan kita tertukarkan ha simpul ini kepada ha pedas, ha tajam. Ihdinas sirah. Amboi. Dah tukar huruf tu ayah-ayah ibu-ibu. Kena hati-hati. Kalau tertukar huruf di situ maka berubahlah maksud. Nah tu kena hati-hati bila kita baca surah Al-Fatihah ataupun surah-surah yang lain. Okey? Nah tu. Ihdinas sirah. IH bukan IH. Tu. Ihdina. Ihdinas sirah. No. Ihdinas sirah. Okey? Ihdinas siratal mustaqim. Yang ni ayah-ayah ibu-ibu. Okey? Mustaqi. Qaf baris bawah qi. Qaf dekat mana makhraj dia? Kawasan pangkal. Pangkal lidah. Okey, pangkal lidah. Okey, qa baris bawah qi. Sebutan dia tebal. Bukan mustaqim. Kita kadang-kadang ayah-ayah ibu kadang-kadang kita tak perasan bacaan kita tu. Cuba kita praktis balik bacaan. Yang mana ada suami ataupun isteri di depan kita, cuba praktis bacaan. Semak bacaan sama-sama. Kan? Kita dapat tahu dekat mana kesalahan tu. Bukan mustaqim. Bukan mustaqim. Bukan huruf kaf. Huruf qaf. Mustaqim. Okey? Ihdinas siratal mustaqim. Itu mulut. Siratal ladzi. Bukan zi. Bukan zai. Zal. Baris bawah zi. Keluarkan hujung lidah. Siratal ladzi. Na'an'amta. Ni. Na'an'amta. Bukan an'amta. Jangan tertukar huruf. Hamzah baris atas a nun sukun an. Ain baris atas a mim sukun am. An'am. Cuba sebut. An'am. Okey? An'am. Bukan am. Bukan am. Jangan tertukar. Ayah-ayah ibu-ibu. Okey? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bukan him. Him. Okey? Bukan him. Him. H-I-M. Tu kena betul tu. Kan? Ghairil maghdubi 'alaihim. Him bukan him. Him.
Walau walau bot. Sebutan bot. Mana makhraj huruf bot? Sisi lidah bersentuhan dengan gigi geraham atas. Kanan ataupun kiri, ayah-ayah, ibu-ibu. Walau, lau. Okey, pastikan sisi lidah kita parking dekat gigi geraham atas. Jangan keluarkan hujung lidah, dilarang. Bukan walau bukan. Walau dhalin. Itu di antara beberapa kesalahan yang saya boleh kongsi. Dan kesalahan yang saya kongsi ni kebiasaannya orang lakukan. Nak tahu lebih lanjut lagi kesalahan dalam suratul Fatihah, yang tu kena tengok dalam video yang kita kongsi. Yang mana yang buat pendaftaran nanti tolong tengok balik ayah-ayah ibu-ibu. Kita bagi hadiah untuk ayah-ayah ibu-ibu. Video rakaman suratul Fatihah. Tolong tengok. Jangan bila dah join dalam Mega ni, hadiah yang kita bagi tu tak tengok. Janganlah. Okey? Manfaatkan. Okey. Okey. Baik, insyaAllah. Yang seterusnya, bila mana kita baca suratul Fatihah, kita akan baca surah-surah pilihan. Surah-surah pilihan tu adalah sunat sahaja, bukan rukun. Okey? Baik. Dan rukun yang kelima iaitu rukuk, ayah-ayah ibu-ibu. Kita rukuk. Kita tak tunjuklah perbuatan ayah-ayah ibu-ibu. Yang kita nak fokus pada bacaan. Jadi ayah-ayah ibu-ibu, kalau tak tahu rukuk macam mana ni, tengok gambar rajah yang kami letak tu. Okey? Tengok yang tu. Macam itulah rukuk. Okey? Baik. Bacaan dia macam mana? Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Pedas. Tengah kerongkong. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Nak baca sekali pun boleh, tak ada masalah. Nak baca 3 kali, itu sunat. Okay? Baik. Kadang-kadang ada orang tanya, sunat ni ustaz, macam mana? Boleh tak kalau kami tinggal sunat? Tak mau baca yang sunat, nak baca yang wajib saja. Okey, boleh, tak ada masalah. Cumanya kena ingat, sunat ni apa dia? Saya bagi satu benda mudah, kefahaman yang mudah untuk ayah-ayah ibu-ibu faham. Benda sunat ni buat dapat pahala, tinggal tak dosa. Faham tak ayah-ayah ibu-ibu? Okey. Bacaan sunat, benda yang sunat, yang bukan rukun, sunat, buat dapat pahala, tak buat tak dapat dosa. Faham tak ayah-ayah ibu-ibu? Tolong tulis dekat ruangan komen. Okey. Sunat apa dia? Buat dapat pahala, tak buat tak dapat dosa. Okey. Mana kata kalau buat benda sunat, lagi bagus. Tapi kalau tak buat benda sunat, tak dapat pahala. Dan tak dapat dosa. Itu saja. Baik. Itu bacaan dia. Rukuk. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Baik, yang seterusnya. Selepas kita rukuk, kita i'tidal. Kita bangun balik. Okey? Dan apa bacaan dia di situ? Sami'allahu liman hamidah. Okey? Sami'allahu liman hamidah. Ayah-ayah ibu-ibu, tolong fokus pada perkataan ini. Tolong tengok perkataan ini. Kadang-kadang, ayah-ayah ibu-ibu, dekat i'tidal ni kadang-kadang ada kesalahan bacaan. Okey, kat mana kesalahan dia? Tu yang saya tunjuk tu dekat anak panah ni. Nampak? Kena ingat, bacaan yang betul adalah sami'a. Ain baris atas bunyi da'a. Sami Allah. Okey? Kebiasaannya orang, kadang-kadang ayah-ayah ibu-ibu, dia tak perasan benda ni. Dia tak perasan. Dia sebut macam mana? Sami Allahu liman hamidah. Betul ke betul ayah-ayah ibu-ibu bacaan tu?
Sami Allahu liman hamidah. Betul ke betul? Betul ayah-ayah ibu. Sebab apa? Ayah-ayah ibu dah menukarkan huruf ain kepada huruf hamzah. Jadi bukan Allah ayah-ayah ibu. Sami Allah. Allah mendengar. Tu. Sami Allahu liman hamidah. Okey? Bukan sami'a. Tu kena ingat. Bukan sami'a. Sami'a. Ayah-ayah ibu-ibu. Tu kena betul. Okey? Sami'allahu liman hamidah. Jawab dia. Rabbana lakal hamd. Okey? Nak baca Rabbana lakal hamdu pun betul lah ya ibu, tak apa. Okey? Itu bacaan ketika mana i'tidal. Okey? Ingat, ni kesalahan bila baca i'tidal. Bukan sami'a, sami'a. Tu ayah-ayah ibu. Okey? Ya betul Ustaz, ada yang baca begitu. Ya betul ayah-ayah ibu. Kadang-kadang ada. Kadang-kadang kita tak perasan. Saya sendiri pun saya tak kata dekat saya tak kata kat ayah ibu juga. Saya kata untuk diri saya sendiri ni. Yang bercakap sekarang ni. Yang ayah-ayah ibu tengok muka yang tengah bercakap. Pun kadang-kadang kena hati-hati juga. Kadang-kadang kita pun terlepas pandang. Okey? Jadi kena hati-hati. Bila kita baca dalam solat. Okey? Baik, insya-Allah. Yang seterusnya, bila kita dah baca i'tidal, kita akan sujud. Okey? Itu perbuatan sujud ayah-ayah ibu. Dan bacaan dia Subhana rabbiyal a'la. Hamzah bari atas a, hamzah bari atas a, ain sukun. A'la wa bihamdih. Okey? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Itu sebutan dia. Kalau tadi rukuk, azimi wa bihamdi. Jangan tertukar ya ibu. Jangan rukuk pi baca a'la. Jangan sujud pi baca azimi. Okey? Jangan tertukar. Okey? Kalau sujud, rabbiyal a'la. Kalau rukuk, rabbiyal azimi. Itu sebutannya. Okey? Baik, insya-Allah. Selepas sujud, kita duduk antara dua sujud. Rukun yang seterusnya. Okey, duduk antara dua sujud. Jadi apa bacaan dia? Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Okey? Rabbighfirli, satu. Warhamni, dua. Wajburni. Okey? Warfa'ni, empat. Warzuqni, lima. Wahdini. Wa'afini. Wa'fu anni. Dalam doa antara dua sujud, ini pun salah satunya doa ya ibu-ibu. Kan? Tu kena betul. Jadi, bila duduk antara dua sujud, bacaan dia mesti ada 8 bacaan. Ada 8 perkataan yang ayah-ayah ibu kena ada. Jangan tinggal satu pun. Kena bagi cukup 8. Rabbighfirli, warhamni, wajburni, warfa'ni, warzuqni, wahdini, wa'afini, wa'fu anni. Ya ibu. Boleh? Itu bacaan duduk antara dua sujud. Ada bacaan dia. Setiap pergerakan rukun dalam solat ada bacaan-bacaan dia. Okey? Kena betul. Okey? Make sure duduk antara sujud ada 8 benda ni kena baca. Tak apalah slow-slow. Kalau nak hafal tu slow-slow. Okey? Tengok. Buat palang. Dekat mana yang saya baca berhenti dari tu. Yang ada 8 tempat tu. Okey? Make sure bila baca, cukup. Baik. Lepas duduk antara dua sujud. Okey?
kita akan duduk tahiyat akhir. Yang ni kita cerita rukun ayah ibu. Nanti jangan pula pelik. Ustaz, bukan kena sujud lagi ke Ustaz? Bukan kena sujud kali kedua ke? Ya, ayah ibu, betul. Tapi ini kita cerita pergerakan. Kita nak cerita bacaan dia. Okey? Ni kita specialnya, live specialnya seminar ni, kita tunjuk sekali dengan 13 rukun tu. Cuma more kita ni kepada bacaan. Okey. Yang ke-9, kita duduk tasyahud akhir. Okey. Dia ada 2. Tasyahud awal, tasyahud akhir. Yang rukun adalah tasyahud akhir. Itu adalah rukun yang ke-9. Dan tak ada doa lah. Duduk saja ayah ibu. Okey. Ini rukun yang ke-9. Duduk saja. Lalu tahiyat akhir. Ini salah satu rukun dia. Dan itu kedudukan dia. Baik. Rukun yang ke-10. Bila kita dah duduk tahiyat akhir, tasyahud. Okey. Kita akan baca doa tahiyat akhir. Kita akan baca bacaan tahiyat akhir. Okey. Baik. Ayah ibu, saya nak tanya sebelum kita pergi pada bacaan. Tak apalah, saya baca dulu ayah ibu. Saya baca dulu bacaan tahiyat akhir. Cumanya saya cut lah ayah ibu nak. Saya tak ambil full lagi. Nanti kita tengok slide yang seterusnya. Baik. Dengar betul-betul saya baca ayah ibu. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. Tahiyat akhir. Dan disambung pada rukun yang seterusnya. Tahiyat akhir ni dia bersambung dengan solawat. Ayah ibu. Dia bersambung dengan solawat. Okey. Ni yang dinamakan selawat Ibrahimiyah. Okey. Jadi ayah ibu, rukun yang ke-11 bila baca tasyahud akhir, make sure mesti ada selawat, bacaan selawat. Apa dia? Ni ayah ibu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wabarik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Terus saya pergi dulu pada bacaan dia. Tahiyat akhir dia ada selawat ayah ibu. Dan selawat tu pun salah satu rukun yang ke-11. Baik. Jadi saya nak tanya ayah ibu. Saya patah balik pada rukun yang ke-10 tadi, tahiyat akhir. Saya nak tanya ayah ibu. Ada berapa tanda sabdu dalam tahiyat akhir? Maksudnya kalau tahiyat akhir ni berserta dengan selawat lah ayah ibu. Daripada at-tahiyyah
sampai fil alamin innaka hamidum majid, ada berapa tanda sabdu? Ayah ibu. Cuba tulis ayah ibu. Ada berapa tanda sabdu? Bila main soalan macam ni jenuh duk kira. Okey. At-tahiyyah 1 2 3 4 5. Berapa ayah ibu? Okey. Kita nak perbaiki bacaan malam ni. Okey. Bacaan tahiyat kita selama ni kita baca ni betul ke? Adakah kita baca tu dengan bacaan sabdu? Okey. Sebab penting ayah-ayah ibu-ibu nah. Tanda-tanda sabdu ni dalam rukun-rukun ni. Lebih lagi pada tahiyat akhir lah dan selawat ni. Okey. Kena baca dengan sebutan yang betul. Macam juga suratul Fatihah. Sebab apa? Sebab tahiyat akhir adalah bacaan rukun. Ayah-ayah ibu-ibu. Bacaan rukun qawli. Okey. Yang mana kita kena baca sebutan tu dengan betul. Macam suratul Fatihah juga. Ada berapa ayah-ayah ibu-ibu? 600 mata yang mandang. Ada berapa? Ada 27. Ada 22. Ada 32. Mana satu ayah-ayah ibu-ibu? Yang duk tulis ni macam mana ayah-ayah ibu-ibu? Betul ke kita duk baca tu ada 27 sabdu dalam tahiyat akhir? Tak tahulah Ustaz, kami pun tak kira pun. Kan, main baca je. Ayah-ayah ibu-ibu. Jangan macam tu. Okey. Malam ni saya nak ayah-ayah ibu-ibu kita pergi satu persatu pada tahiyat akhir dan selawat, tengok betul-betul bacaan sabdu dia. Make sure bila baca nanti dalam solat ataupun saat lagi nak solat isyak saat lagi ni. Okey? Make sure sebutan tu kena betul, kena tahu dah. Okey? Kita belajar, tak apa. Ayah-ayah ibu-ibu slow-slow nah. Baik. Baik, mari kita tengok sama-sama. Tahiyat akhir dengan selawat. Kita tengok berapa bacaan yang bertanda sabdu. Baik. At-tahiyyatu. Ada dua di situ. Bukan bacaan dia at-tahiyyah. Adakah ada ayah ibu kita baca macam tu? Cek balik bacaan kita. Sebutan dia at-tahiyyah. Dan dua dah. Okey, dua. Tus-solawah. Tus-solawah. Masukkan sad yang bertanda sabdu. 3. Tut-to. Tut-to. 4. Tut-toyibah. Toyibah. Jangan baca tut-toyibah. Tut-toyibah. Itu kurang tepat. Yang betulnya tut-toyibah. 5. Okey. Tu lillah. Tu lam sabdu tu. Lillah. 6. As-salam. Bukan salamu. Kan. Tu-tayyibatu lillah. Duk baca ni tayar akhir ni. Salamu alaika ayyuhan. Bukan salam. As-salam. 8. Okey. As-salam. Okey. Tu kena betul. 7 dah kan? Okey. Alaika ayyuha. Ayyuha. Bukan ayyuha. Ayyuha. 8. Ayyuhanna. 9. Nun sabdu ni dia kena dengung sikit. Ayyuhan nabiyyu. Nabiyyu. Okey? 10. Warahmatullah. 11. Assalamu. 12. Ibadillah. 13. His-salihin. 14. Asyhadu an la ilaha illa. 15. Illallah. 16. Wa ashhadu anna. 17. Muhammadan. 18. Rasulullah. 19. Ada dalam sabdu. Allahumma.
21. Allahumma 21. Salli 22. Muhammad 23. Okay. Dekat rukun solat ni, tahiyat akhir ni, sampai tak Muhammad saja dah ada 23 tanda sabdu. Banyak ke banyak ayah ibu? Banyak. Hati-hati. Okay. Dah ada 23 dah. Okay. Tadi kita baca Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Okay. Ayah ibu ingat dah? Ingat dah? Tadi dekat tahiyat akhir dah masuk dah tadi tu Allahumma salli ala Muhammad. Dekat rukun ke-11 ni ambil dari sini wa ala ali Muhammad. Yang Allahumma salli ala ni jangan tengok dah. Okey, dah ada kat situ tadi. Okey? Tu. Wa ala ali Muhammad 24. Kama sallai 25. Lepas tu wa barik ala Muhammad 24. Wa ala ali Muhammad 25. Okey? Fil alamin innaka ada 26. Okey? 26. Innaka hamidum majid ada 26. Cuba cek balik. Okey? Cuma dekat selawat yang saya kata tadi tu jangan tengok yang ni. Jangan tengok yang ni. Yang ni dah ada, yang tadi dah masuk tadi. Kalau tidak nanti ayah-ayah ibu keliru. Kenapa baca lagi ni? Okey? Jadi ada 26. Cuba kira betul-betul. Okey? Baik. Jadi tempat-tempat yang ada tanda sabdu, di situ yang ayah-ayah ibu kena baca dengan betul. Kena sebut dengan betul. Kan? Jangan sebut sambil lewa. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama salaita. Jangan baca macam tu. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad. Okey je. Okey. Baik. InsyaAllah. Putus-putus ke? Okey je. Okey. Alhamdulillah. Yang mana ada dapat putus, kalau mana yang ada putus-putus tu tolong keluar, masuk balik dalam live. Okey. Mana nak dapat nota tu? Yang berdaftar sahaja yang kita bagi ayah-ayah ibu. Okey. Lain sangkut Okey. Jelas lah? Tak sangkut dah kan? Okey. Yang mana ada sangkut-sangkut tu keluar balik. Keluar, masuk balik. InsyaAllah. Okey. Baik. Kita sambung. Sikit lagi. Sahabat-sahabat Al-Quran. Okey. Baik. Yang seterusnya. Iaitu rukun yang ke-12. Salam yang pertama. Okey. Salam yang pertama. Baik. Bila mana kita dah baca tahiyat akhir tadi, innaka hamidum majid. Baik. Kita pergi pada salam yang pertama. Salam yang pertama adalah rukun qauli kita, ayah-ayah ibu. Rukun qauli yang kelima. Selepas tadi bacaan tahiyat akhir dan selawat, bacaan yang kelima pada rukun qauli adalah salam yang pertama. Baik, salam yang pertama iaitu salam yang di belah kanan. Bacaan dia macam mana? Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Okey? Bukan suruh ulang 2 kali tak. Ini saya nak perbetul bacaan. Okey. Bila salam yang pertama berlaku,
Okey. Saya nak tanya ayah-ayah ibu-ibu. Rukun yang ke-12 ni, saya nak tanya. Uh, salam yang pertama ni, mana yang rukun dia? Bacaan dia ataupun pergerakan ayah-ayah ibu-ibu? Okay, saya ulang sekali lagi. Soalan cemas, soalan cekumas. Rukun yang ke-12 adalah salam yang pertama. Okey, soalan saya, salam yang pertama yang ada pada rukun yang ke-12 ni, yang mana satu yang betul? Perbuatan dia ke ataupun bacaan dia? Cuba tulis di ruangan komen. Cuba tulis di ruangan komen. Okey, masuk balik ayah-ayah ibu-ibu. Okey, yang mana tadi terasa macam sangkut tadi, masuk balik insya-Allah. Pada bacaan. Kadang-kadang ayah-ayah ibu ada orang keliru. Ni, hang kena bagi salam yang pertama. Tu rukun. Ni kena pusing kanan. Tak pusing kanan nanti tak sah solat hang. Kan? Kadang-kadang ada kita terdengar. Okey? Mungkin dia tak belajar. Okey? Mungkin dia belum lagi belajar tentang rukun-rukun solat. Okey? Jadi kita doakan sahabat-sahabat kita yang tegur macam tu, kita doakan supaya dia belajar tentang rukun solat dan dia perbaiki balik. Okey? Salam yang pertama adalah lafaz ayah-ayah ibu-ibu nah. Ustaz, kalau tak mau pusing boleh tak? Tak ada masalah. Tak ada masalah. Okey? Yang menjadi masalahnya, kita pusing tak baca. Yang tu tak boleh. Tak sah. Kita pusing tapi tak baca. Yang betulnya rukun dia adalah bacaan. Assalamualaikum warahmatullah. Pusing lah. Okay. Pusing tu ayah-ayah ibu, saya kongsi sikit lah dengan ayah-ayah ibu. Okay. Walaupun dia tak termasuk. Okay. Cuma saya kongsi jugalah. Bila nak pusing tu, ayah-ayah ibu, cuba tengok dalam gambar tu. Adakah dia pusing whole semua sekali dengan badan ataupun dia pusing kepala saja? Dia pusing kepala saja, ayah-ayah ibu. Jangan gerak sekali dengan badan. Hang gerak sekali dengan badan, batal solat ayah-ayah ibu. Sebab pergerakan tu, pergerakan yang besar tu, ayah-ayah ibu, tak boleh. Okey? Tak boleh sekali. Assalamualaikum warahmatullah. Ni badan-badan pun pusing. Badan kena ngadap kiblat. Yang pusing kepala. Okey? Baik, itu saja. Okey? Sebutan dia tu. Assalamu. Bukan Assalamualaikum. Assalamualaikum. Amboi sempoinya dia baca. Santai sungguh dia baca. As-salah. Sebutan as-salah tu ada. Okey? Baik. Assalamualaikum warahmatullah. Itu lafaz dia. Pusing lah. Kanan. Kiri. Sunat saja. Sunat saja. Nak pusing belah kiri. Assalamualaikum warahmatullah. Boleh tak? Masalah. Baik. Yang terakhir. Bila kita dah baca tadi. Iaitu rukun yang terakhir adalah tertib. Tertib ni apa dia? Tertib ni adalah kita mengikut urutan rukun tadi. Okey, daripada niat, daripada berdiri tegak, niatnya, okey, baca Fatihah, takbiratul ihram, bacaan Fatihah. Okey, yang kita mention tadi rukun-rukun, itulah rukun-rukun 13 dalam solat. Dan kita dah tengok tadi, dalam solat tadi ada bacaan-bacaan dia. Setiap pergerakan rukun tersebut ada bacaan-bacaan dia. Okey, tahiyat akhirnya, selawatnya, salamnya, bacaan suratul Fatihah, takbiratul ihramnya. Okey? Tu beberapa tentang rukun solat. Repeat pula, ya betul. Okey, ayah-ayah ibu-ibu. Okey, baik. Jadi insya-Allah jadi lengkaplah untuk ke-13 rukun solat. Okey? Dan kita tambah lagi satu. Okey? Contohnya macam dalam solat subuh, ayah-ayah ibu-ibu. Selepas i'tidal, kita ada satu, iaitu ada satu bacaan doa yang kita baca, iaitu adalah bacaan doa kunut. Okey, bacaan doa kunut ini adalah sunat saja ayah-ayah ibu. Semuanya pendapat Imam Syafi'i.
kita kena baca doa dia. Okey, baik. Macam mana bacaan dia ayah-ayah ibu-ibu? Doa qunut. Ni kita nak perbaiki bacaan dia. Okey. Allahumma hdini fi man hadait wa'afini fi man afait وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك. Okay. Terus. Okay. Ni haf saja. Sambung selepas dia. Wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man عاديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت وأستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على Sayyidina Muhammad. Okey. Kadang-kadang ada yang sambung. Okey. Muhammadinin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Okey. Ayah ibu, tengok dekat doa qunut yang kita baca tadi. Okey. Ada dua tempat bila mana kita berhenti, dia ada bunyi huruf kaf. Ni, kadang-kadang kita tertukar ayah-ayah ibu-ibu. Dia mati semua dengan bunyi ta. Kan? Kalau tengok balik dalam doa qunut ni ayah-ayah ibu-ibu, ada dua tempat yang kita mati dengan huruf kaf. Iaitu bacaan yang pertama yang mana? Ayah-ayah ibu-ibu. فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ. Ni mati dengan kaf. Alaik. Bukan alait. Kadang-kadang kita tertukar ya ibu. Alaik. Baik. InsyaAllah. Bukan alait. Okey. Nampak tak ya ibu? Tadi kita duk baca tadi itu semua mati dengan ta. Hadait. Afait. Tawallait, a'tait, qadait, sampai part yang ke-6 alaik. Dan sambung pula wa innahu la yuzlimal walait wa la ya'izzu man 'adait tabarakta rabbana wa ta'alait falakal hamdu 'ala ma qadait wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Tu tempat yang kedua. Ada mati dengan huruf kaf. Okey? Ada mati dengan huruf kaf. Ingat ayah-ayah ibu. Dalam doa qunut, make sure bila baca, ada dua tempat yang bunyi huruf kaf. Okey? Baik. Jadi, yang ni ayah-ayah ibu perbaiki bacaan ni balik. Okey? Tentang doa qunut tersebut. Okey? Walaupun dia sunat. Okey? Tapi, kita baca, kita kena tahu ayah-ayah ibu-ibu. Sebutan-sebutan dia. InsyaAllah. Baik. Jadi itulah sebuah sedikit lah. Okay. Tentang bacaan-bacaan dalam solat, dalam rukun dan juga bacaan-bacaan yang sunat. Okay. Yang mana kita nak perbaiki bacaan dia. Jadi alhamdulillah ayah-ayah ibu-ibu selesai untuk malam ini. Mudah-mudahan ayah-ayah ibu-ibu dapat sesuatu dalam seminar cantik bacaan solat 3.0 ini. Jadi mudah-mudahan ayah-ayah ibu, bila kita dah masuk pada tahun baru ni, kita nak perbaiki solat kita. Kita nak perbaiki bacaan dalam solat kita ayah-ayah ibu. Okey?
Kita tak nak lagi duduk di takat yang sama saja. Kita nak ada perubahan. Kita nak ada azam. Okay, ada azam yang tinggi. Kita nak masuk pada tahun 2003 ni, aku nak belajar lagi. Okay. Kalau kita nak belajar bab solat ni, dia panjang. Ayah-ayah, ibu-ibu. Dia panjang. Banyak lagi perbahasan dia. Cuma yang kami ambil ni, yang kami fokus pada bacaan. Yang selebihnya, ayah ibu nak tahu tentang hukum, tentang kalau tak baca ni macam mana. Yang tu kita akan buka lain pula. Kita buat program lain pula. InsyaAllah. Boleh no, ayah ibu? Baik.